Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, kali ini cikgu nak kamu tengok soalan nombor 6. Masih lagi soalan kertas 1, soalan percubaan SPM tahun 2023. Okey. Soalan ini diberi bahawa kebarangkalian Hasan lulus dalam subjek kimia dan biologi masing-masing ialah 3/5 dan 2/7. Hitung kebarangkalian Hasan tidak akan gagal kedua-dua mata pelajaran tersebut. Jadi macam mana nak buat soalan ni? Pertama sekali kita cari dulu kebarangkalian Hasan gagal untuk kedua-dua mata pelajaran ini. Okey, iaitu kebarangkalian, okey, maksudnya Hasan lulus dalam subjek kimia iaitu P. Untuk kebarangkalian lulus untuk subjek kimia LK cikgu buat LK, maksudnya lulus dalam subjek kimia sama dengan 3/5. Jadi kebarangkalian Hasan gagal dalam subjek kimia adalah bersamaan dengan 1 tolak 3/5 sama dengan 5 kali 1 jadi 5, 5, kemudian tolak 3 bahagi 5 sama dengan 2/5. Okey, ini adalah kebarangkalian Hasan gagal subjek kimia iaitu 2/5. Jadi tulis kat sini P kebarangkalian Hasan, G gagal, K untuk subjek kimia sama dengan 2/5. Okey, lepas tu kamu kena cari pula kebarangkalian Hasan gagal subjek biologi. Jadi diberikan dalam soalan itu kebarangkalian Hasan lulus subjek biologi adalah 2/7. Jadi kalau nak tahu, jadi tulis kat sini P untuk kebarangkalian, L untuk lulus, B, LB maksudnya lulus subjek biologi yang diberi dalam soalan sama dengan 2/7. Okey, jadi kebarangkalian Hasan gagal dalam subjek biologi adalah bersamaan 1 tolak 2/7. Jadi nak selesaikan ni macam mana? 7 ni darab dengan 1 jadi 7, kemudian tolak 2, kemudian bahagi 7 sama dengan 7 tolak 2, 5, 5/7. Jadi 5/7 ni adalah kebarangkalian Hasan gagal subjek biologi. Tulis P kebarangkalian, kemudian kurungan G besar ni gagal, B kecil kat bawah ni subjek biologi. Okey, jadi nak tahu kebarangkalian Hasan gagal kedua-dua subjek ini iaitu subjek kimia dan biologi ialah sama dengan kebarangkalian Hasan gagal subjek kimia didarab dengan kebarangkalian Hasan gagal subjek biologi iaitu okey, tengok ni. Okey, jadi kebarangkalian Hasan gagal kedua-dua subjek, maksudnya P kebarangkalian gagal kedua-dua subjek. Jadi gabung sekali dah, maksudnya K dan B. KB ni maksudnya kebarangkalian Hasan gagal untuk subjek kimia K dan B ni biologi lah. Buat kurungan sama dengan kena ambil nilai kebarangkalian Hasan gagal subjek kimia iaitu 2/5 darab dengan kebarangkalian Hasan gagal subjek biologi iaitu 5/7. Ini boleh permudahkan di mana 5 ni boleh kecilkan 5 di bawah, 5 kali 1 5, 5 kali 1 5. Kemudian dapat 2 kali 1 adalah 2 dan 1 kali 7 adalah 7. 2/7 adalah kebarangkalian Hasan gagal untuk kedua mata pelajaran ini iaitu kimia dan biologi. Jadi untuk menjawab soalan iaitu Hasan tidak akan gagal kedua-dua mata pelajaran tersebut iaitu Hasan lulus kedua-dua mata pelajaran kimia dan biologi ialah sama dengan jadi kebarangkalian Hasan lulus P untuk kebarangkalian lulus adalah L, kedua-dua mata pelajaran adalah K untuk kimia dan B untuk biologi. Jadi KB lah sama dengan 1, mesti 1 tolak kebarangkalian Hasan gagal kedua-dua mata pelajaran iaitu 2/7 ni. Jadi 1 tolak 2/7. Jadi sama dengan 7 kali 1 adalah 7 tolak 2/7 sama dengan 7 tolak 2 adalah 5, 5/7. Jadi ini adalah jawapan dia iaitu B. Okey.
Alright, itu macam mana nak selesaikan soalan nombor 6. Okey, seterusnya kita tengok pula soalan nombor 7. Soalan nombor 7 dalam darjah 3, O ialah asalan dan KOM ialah garis lurus pada suatu satah kates. Nilai bagi sin theta ialah, okey, dia minta kamu cari nilai sin theta. Jadi kena ingat sin theta, nak cari sin theta maksudnya kena tahu sudut inilah sin theta ni dia berada di sini. Jadi kena tahu dulu sudut di sini ni berada pada sukuan ke berapa. Kena ingat ini sukuan pertama, ini sukuan kedua, ini sukuan ketiga dan ini sukuan keempat. Dan ingat untuk sukuan pertama semua nilai sin, cos dan tangent adalah positif. Sukuan kedua nilai sin saja positif. Sukuan ketiga nilai tangent saja positif. Dan sukuan keempat nilai cos saja yang positif. Maksudnya kalau nilai sin yang berada di sukuan keempat ni nilai dia negatif. So jawapan nanti mesti negatif. Okey, seterusnya kita kena carilah sudut theta ni. Nak tahu sudut theta ni, kita perhatikan rajah ni. Jadi sudut theta di sini sama dengan sudut theta di sini. Maksudnya sudut bertetangga bucu. Jadi sudut ni sebenarnya kita boleh cari. Cikgu lukis balik segitiga kat sini. Okey. Kita ada koordinat atas ni, iaitu koordinat dia K sama dengan negatif 12, 5. Dan ini adalah sudut 90 darjah dan theta adalah di sini. Okey. Nilai K sama dengan negatif, koordinat K sama dengan negatif 12,5 merujuk kepada nilai pada paksi X dia adalah 12. Maksudnya jarak ini ke sini adalah 12. Ini ke sini adalah 12. Dan 5 ni merujuk kepada jarak pada paksi Y, iaitu ini ke sini nilai dia adalah 5. Okey. Jadi nak tahu sin, ingat sin theta sama dengan opposite ataupun sudut sisi bertentangan iaitu opposite. Cikgu biasa guna opposite lah. Opposite ni sisi bertentangan bahagi dengan hypotenuse ataupun H lah. Hypotenuse merupakan suatu sisi yang sentiasa bertentangan dengan sudut 90 darjah ni. Jadi hypotenuse kat sini kita tak tahu, jadi cikgu labelkan sebagai X lah. Okey, jadi macam mana nak tahu nilai X? Kita boleh guna kaedah teorem Pythagoras untuk cari nilai X. Jadi nak tahu nilai X kuasa 2 sama dengan 12 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Jadi sama dengan 144 tolak 25. Okey. Jadi sama dengan nak tahu nilai X hypotenuse, formula dia adalah X kuasa 2 tambah bukan tolak, tambah 5 kuasa 2. Jadi dia akan jadi 144 tambah 25, jadi 169. Nak tahu X maksudnya X sama dengan kuasa 2 di sebelah kiri pergi sebelah kanan, jadi punca kuasa 2 169. Tekan kalkulator, dapatlah nilai dia sama dengan 13. Jadi X sama dengan 13. Jadi nilai sin theta kita opposite theta di sini, jadi opposite adalah 5. Kemudian nilai hypotenuse kita iaitu X sama dengan 13, 5 per 13. Tapi jangan lupa kerana sin theta ni dia berada pada sukuan ke-4. Jadi nilai sin adalah negatif. Jadi kat sini perlu letak negatif. Jadi jawapan dia adalah negatif 5 per 13. Itu C. Okey, alright. Kemudian tengok pula soalan nombor 8. Okey, Puan Azmarai membina sebuah rumah anak yatim di tanah berkeluasan 8,000 kaki persegi di kampung Cih Perak. Hitung jumlah cukai tanah jika kadar cukai tanah ialah 13 sen bagi setiap 100 kaki persegi. Jadi macam mana nak kira? Okey, maksudnya kita ambil lah jumlah keluasan tanah Puan Azmarai ni, iaitu sebanyak 8,000 kaki persegi. Kita bahagikan dengan 100 kaki persegi. Okey, 100 kaki persegi. Bahagi 2 ni sama dengan 1, 2, 1, 2, dapatlah 80.
Okey, 80. Jadi 80 ni kita perlu darab dengan nilai 13 sen, kerana 13 sen ni adalah kadar cukai yang dikenakan bagi setiap 100 kaki persegi. Jadi 80 darab dengan 13 sen sama dengan 0.13. Okey, jadi guna kalkulator je. 20 kali 0.13 sama dengan RM RM10 40 sen. RM10 40 sen. Nah, jadi ini jawapan dia adalah B lah untuk soalan nombor 8. Okey, alright, kelas, terima kasih.